Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. So, hari ni kita sambung topik ketiga 5.3, ikatan kovalent. So, kita dah belajar ikatan ion, ini adalah ikatan kovalent. So, pastikan selepas habis kelas nanti, awak dapat menjelaskan dengan contoh pembentukan ikatan kovalent. Kemudian kita boleh membandingkan ikatan kovalent dengan ikatan ion lah. So, ikatan kovalent kita baca sikit. So, dia kata, tahukah anda bahawa berlian merupakan bahan yang paling keras dalam dunia. So, sifat berlian ni disebabkan oleh pembentukan ikatan kovalent. So, jangan terkejutlah, berlian tu sebenarnya adalah ikatan kovalent. Ikatan kovalent, kejap, saya tukar ni. Okey. Ikatan kovalent terbentuk apabila atom bukan logam, berkongsi elektron. Ini kata kunci yang paling kena tahulah. Dia mesti antara atom bukan logam yang berkongsi elektron. Kenapa dia berkongsi elektron? Untuk mencapai susunan elektron yang stabil, iaitu duplet ataupun oktet. So, terdapat 3 jenis ikatan kovalent, iaitu yang pertama, ikatan tunggal, ikatan ganda 2 dan juga ikatan ganda 3. Ni kita panggil single bond. Ini adalah double bond. Dan ini adalah triple bond. James Bond tak ada So, double bond, single bond, double bond, triple bond. So kita tengok yang pertama, ikatan tunggal. Ikatan tunggal ni terbentuk apabila dua atom berkongsi sepasang elektron. Sepasang ni maksudnya dua lah. Maksudnya kalau ini ada elektron, ini ada elektron. Elektron dengan elektron ni dia tak boleh duduk diam, jadi nampak kan, sebelah-sebelah macam ni kan. So dia akan buat ikatan. Ni kita panggil adalah sepasang elektron membentuk satu ikatan tunggal. Contohnya kita ambil klorin. Kita tahu klorin molekul klorin kumpulan 17 diwujud sebagai Cl2. So macam mana klorin, dua atom klorin ini bergabung dan membentuk molekul. So kita tengok kat sini dia ada susunan elektron atom klorin adalah 287. Atom klorin kedua pun 287. Jadi kedua-duanya tidak stabil. Jadi kita kenal pasti 7 ini adalah kumpulan 17. Maka ini adalah atom bukan logam. Electron valence 4, 5, 6, 7, 8. Ini semua adalah bukan logam. Tapi yang akan bertindak balas hanyalah electron valence 4, 5, 6, 7. 8 dah stabil. So kita dah tahu ini adalah atom bukan logam. So confirm akan buat ikatan kovalent. Dia tak akan buat ikatan ion. Jadi kat sini dua atom klorin masing-masing menyumbang satu elektron. Bila dia kata kongsi, kongsi maksudnya ada sumbangan antara kedua-dua belah pihak. Maksudnya kalau A berkongsi dengan B, maksudnya A menyumbang, B pun menyumbang. Baru kita kata kongsi. Kalau awak kata awak beli makanan, kita kongsi duit. Maksudnya awak ada duit dan kawan awak pun bagi duit. Kalau sebelah pihak je yang keluarkan, itu bukan kongsi. Itu namanya awak pau dia. Contoh macam saya ada duit, lepas tu Amir kata nak kongsi dengan saya, tapi saya je keluar duit. Saya nak beli makanan, saya je keluar duit. Amir tak bagi duit pun, tapi dia kata dia nak kongsi. Itu bukan kongsi, itu namanya Amir pau saya. Tahu? Jadi bila kongsi kena ada sumbangan daripada kedua-dua belah pihak. Kalau dua atom lah, kalau tiga atom maksudnya tiga-tiga kena ada sumbangan. Jadi dekat sini atom klorin dengan atom klorin yang pertama dengan atom klorin yang kedua, kedua-duanya akan menyumbang satu elektron. Sebab kita kata sepasang maksudnya satu-satu. Dan membentuk satu ikatan tunggal di antara molekul klorin. Ni kat sini lah. Kalau sebelum ni kita ada bracket kan untuk charge, tapi untuk perkongsian dia tak ada. Dekat sini dia punya petala ni akan bertindih, overlap. Dia akan overlap. So nampak tak, klorin yang pertama ni elektron dia bulat, klorin yang kedua ni elektron dia adalah pangkah kan. Jadi dua petala terakhir, petala terakhir ataupun ini petala terakhir ataupun kita panggil petala valence. Kedua-dua atom ni petala terakhir dia akan bertindih ataupun dia akan overlap kat situ. Sebab apa? Hanya elektron valence sahaja yang akan
bertindak balas. Tak boleh lah awak lukis ini dah overlap, ini ada 2 petala kan. Contoh ini pun 2 petala. Awak terbuat overlap kat sini. Ni dah jadi salah, dia overlap 2 kali. Tak boleh so tak boleh. So hanya yang overlap ataupun yang bertindih itu hanya pada petala terluar sahaja. Okey, hanya pada petala terluar sahaja. Okey, so dekat sini dia akan berkongsi sepasang elektron. Atom klorin pertama sumbang 1 elektron, atom klorin kedua pun sumbang 1 elektron. Dan akan membentuk sepasang elektron. So bila sepasang elektron maksudnya ikatan tunggal. Okey, dekat sini kita tak nampak macam ikatan sebab nampak bertindih kan. So kita ada 2 gambar rajah. Yang pertama ini adalah gambar rajah sebatian yang terbentuk dengan susunan elektron. Gambar rajah kedua kita boleh gunakan ikatan kovalen ni menggunakan struktur Lewis. Lewis ni nama orang nama seorang saintis. Okey, di mana kita lukis elektron valence sahaja. Okey, elektron valence tu maksudnya kalau klorin yang pertama ni dia ada 7 elektron valence, nampak dia lukis 1 2 3 4 5 6 7. Klorin yang kedua 1 2 3 4 5 6 7. Okey, so bila dia bertindih overlap, kalau sini nampak dia punya petala overlap. Tapi dekat sini tak nampak. Tapi kita nampak kat sini 2 elektron ni akan duduk sebelah-sebelah lah. Maksudnya dia akan membentuk sepasang elektron. Okey, sama ada kita boleh lukis begini ataupun yang ini. Okey, so Cl terikat dengan Cl. Inilah ikatan dia. Ni kita panggil sebagai ikatan kovalen. Kovalen. Okay, kovalen. Alright. So single je, satu je ikatan, jadi ini adalah ikatan tunggal. Okay, biasa dalam exam yang kita kena lukis yang ni. Okay, gambar rajah yang ini, yang ada elektron valence, yang ada elektron dan petala. Okay, jarang-jarang dia suruh awak lukis struktur Lewis. Tapi kena tahu jugalah struktur Lewis ni. Biasanya kita akan tahu, senang nak buat gambar rajah yang ada petala ni kalau kita tahu struktur Lewis dia. Alright, ini yang pertama sepasang elektron. Okay, kita cuba lukis kalau contoh air. Awak tahu kan molekul air H2O. Okay, molekul air ni sebenarnya ikatan dia macam ni. Saya lukis dulu lah nanti penerangan kat bawah. Okay, hidrogen. Okay, hidrogen ni ada 1 elektron valence. Okay, kemudian dia akan bertindih dengan oksigen H2O kan. Okay, oksigen adalah 26. Saya lukis je dulu. Oksigen. Okay, 2. Oops. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak nampak lah. Tapi saya betulkan elektron dia. Sebab tak nampak. Saya buat warna lain. Okay, ini oksigen. Ni dia punya nukleus. Petala pertama ada 2. Okay, 1, 2, 3, 4. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so ada satu lagi hidrogen. Okay, saya lukis macam ni. Hidrogen, ni nukleus dia. Okay, so nampak ada H2O. Sebenarnya bila kita buat struktur Lewis, kita akan nampak macam ni. Ini O terikat dengan H, terikat dengan H. Ataupun O, elektron valence 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu kita ada hidrogen. Oops, ada hidrogen. Hidrogen ada 1 je elektron valence. Okay, nampak dia duduk sebelah kan. So nampak ini adalah sepasang elektron. Okay, ini sepasang elektron. Ini pun sepasang elektron. Jadi ikatan dia macam ni. Okay, so ini untuk ikatan tunggal lah. So nanti penerangan dia saya akan cerita kemudian. Okay, so yang kedua adalah ikatan ganda 2. So ikatan ganda 2 terbentuk apabila 2 atom berkongsi 2 pasang elektron. Kalau sepasang maksudnya 2 elektron. Kalau 2 pasang elektron maksudnya ada 4 elektron. Okey, contohnya oksigen yang pertama ni ada susunan elektron dia 26. Ini pun 26. Masing-masing tak cukup 2 elektron untuk mencapai susunan elektron yang oktet. Jadi 2 atom oksigen masing-masing menyumbang 2 elektron untuk berkongsi 2 pasang elektron. Okey, masing-masing sumbang 2.
Okay, nampak oksigen pertama ni dot, oksigen yang kedua ni cross kan. Jadi nampak oksigen pertama dia sumbang 2 elektron, oksigen kedua pun sumbang 2. So kat situ ada 4 elektron. So bila 4 elektron maksudnya dia akan jadi 2 pasang elektron. Jadi ikatannya adalah ganda 2. Jadi ni dia lukis gambar rajah dia. Okey, masing-masing tak cukup. Okey, bila kita kira ni, bila dia dah bergabung, ini ada elektron valence dia 6, ini pun elektron valence 6. So bila dia bergabung, dia akan dikira macam ni. Untuk oksigen pertama 2, 4, 6, 8. So dia dah octet. Okey. So untuk oksigen kedua dia akan kira macam ni. 2, 4, 6, 8. Dia bertindih yang di tengah. So masing-masing telah mencapai susunan elektron yang octet. Maksudnya O terikat dengan O dengan ikatan ganda 2. Okey, ni bukan mata. Jangan gatal-gatal nak lukis bulu mata dia. Okey, ada bulu mata kat dalam, bukan So itu sebenarnya adalah oksigen double bond, O double bond O. Oksigen ikatan ganda 2 dengan oksigen. So dapatlah molekul oksigen. Alright, itu ganda 2. Untuk ganda 3 maksudnya triple bond ataupun ganda 3 ni dia berkongsi 3 pasang elektron. Contohnya molekul nitrogen. Okey, so ini akan sumbang 3 elektron. Yang ni yang kedua, nitrogen kedua akan sumbang 3 elektron. So dia bertindih lah kat dalam ni. So ada 6 elektron. So 6 elektron maksudnya ada 3 pasang. Ni 1, 2, 3. So kita akan dapatlah bentuk dia macam ni. Okey. Okey, untuk overlapkan petala tu, dia ada 2 cara untuk melukis. Satu, dia overlap macam ni. Okey, kita lukis elektron kat dalam lah, contohlah. Okey, satu lagi dia boleh overlap begini. Dia overlap macam ni. Awak lukis yang ini 2 elektron, ini 2 elektron pun boleh juga. Atau bukan 2 lah, 3. Atau dia overlap begini. Okey, dia kongsi elektron dekat sini pun boleh juga. Okey, kalau saya suka biasa yang ni lah, senang nak nampak siapa yang akan sumbang berapa elektron. Okey, ini baru cerita gambar rajah. Okey, sama macam ikatan ion, dia ada penerangan. Okey, saya bagi contoh pembentukan karbon dengan klorin. Macam mana karbon dengan klorin membuat ikatan. Okey, terangkan pembentukan ikatan antara unsur-unsur berikut, iaitu karbon. Dia beri susunan elektron diberi nombor protonnya adalah 6. Sorry, ni salah ni. Nombor proton dia adalah 6, maksudnya susunan elektron dia bukan 26, saya silap tulis, sorry. Okey, dia bagi nombor proton dia 6. Jadi susunan elektronnya adalah 2, 4. Manakala klorin 17, maksudnya susunan elektron dia adalah 2, 8, 7. Okey, untuk soalan begini, step pertama, kenal pasti dulu adakah kedua-dua atom ini bukan logam ataupun logam. So caranya dengan langkah pertama, awak tulis dulu susunan elektron. Ni tulis dulu susunan elektron. Okey, dah tulis susunan elektron, awak dah tahu. Okey, yang ini adalah 2, 4, ini adalah 2, 8, 7. Okey, elektron valence 4, elektron valence 7, kedua-duanya adalah bukan logam. So dah tahu dua-dua bukan logam, barulah kita katakan dia adalah ikatan, akan membentuk ikatan kovalent. Okey, step kedua dah lah. Okey, step ketiga kita buat begini. Kita akan buat sama macam ikatan ion, kita ada cross tu kan. Sama macam kovalent, cuma yang ini dia lain sikit, dia bukan charge. Okey, cara dia saya terang semula lah. Okey, kita tulis unsur apa terlibat, karbon dengan klorin. Okey, unsur apa yang terlibat, ada karbon dengan klorin. Okey, yang pertama kita tulis elektron valence. Okey, elektron valence bagi karbon adalah, sini susunan elektron dia 4, 2, 4 kan. Elektron valence bagi karbon adalah 4, elektron valence bagi klorin adalah 7. Okey, berapa elektron yang diperlukan untuk oktet? So elektron yang diperlukan. Okey, karbon ada 4 elektron, maksudnya dia tak cukup lagi 4. Jadi dia perlukan 4 elektron. Klorin dah ada 7 elektron valence, dia perlukan lagi 1 elektron. Okey, so untuk elektron yang disumbang, okey, tak apa, kita buat dulu dia punya formula persebatian terbentuk. Okey, so kita crosskan daripada unsur ni karbon kepada elektron yang diperlukan ni. Nampak?
Sorry, terbalik. Sorry, silap. Okey, kita tulis dulu ni. Okey, dan elektron yang disumbang. Okey, elektron yang disumbang. Okey, elektron yang disumbang sama dengan elektron yang diperlukan. Okey, maksudnya kalau karbon perlukan 4, elektron yang disumbang adalah 4. Klorin perlukan 1, elektron yang disumbang adalah 1. Okey, kemudian baru kita buat dia punya formula sebatian terbentuk. Okey, awak ambil unsur dia cross pada elektron yang disumbang. Okey, klorin cross pada karbon, karbon cross pada klorin. So ini pun sama, crosskan begini. Jadi kita salin balik di bawah ni. Karbon, bacalah karbon 1. So C, klorin ada 4, Cl 4. Okey, maksudnya 1 atom karbon, 4 atom klorin yang akan terlibat untuk pembentukan ikatan. Okey, so dah dapat daripada step ketiga ni, barulah kita buat penerangan. Okey, ini adalah point dia. Okey, kita terang dulu setiap atom tu dia punya susunan elektron. Okey, ingat balik kita dah belajar sebatian ion. Saya kata wajib tulis atom. Sama juga kat sini. Atom karbon mempunyai susunan elektron 2, 4. Atom klorin mempunyai susunan 287. Susunan elektron 287. Okey, ni point 1 dan point 2. Okey, untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Okey, stabil ni awak tengoklah sama ada dia oktet ataupun duplet. Okey, jangan buat dua-dua Oktet ataupun dia adalah duplet. Kalau dia oktet, kalau dia duplet. Jangan tulis dua-dua, salah. Okey, so point 3 untuk mencapai susunan elektron yang oktet. Okey, berapa atom karbon tadi? Kita tengok balik. Atom karbon ada 1. Nampak? Atom karbon ni ada 1. Okey, jadi kita kata 1 atom karbon menyumbang, berapa banyak yang disumbang? Tengok karbon dia sumbang 4. Okey, menyumbang 4 elektron valence untuk dikongsi. Dengan berapa atom klorin? 4. Okey, atom klorin ada 4. Okey, point 5, 4 atom klorin menyumbang 1 elektron. Nampak, klorin dia sumbang 1 elektron. Setiap satu untuk dikongsi dengan 1 atom karbon. Okey, so point 4 dengan point 5 kita cerita pasal berapa banyak elektron disumbang. Point 6 kita cerita berapa pasang elektron yang terbentuk. Okey, yang dikongsi. Okey, jadi 1 atom karbon akan berkongsi sepasang elektron setiap satu dengan 4 atom klorin. Okey, setiap satu tu dia kongsi sepasang. Okey, cara nak tahu berapa pasang yang dia kongsi macam ni, cara mudah dia, kita buat Lewis structure. Okey, karbon, awak nampak karbon kan? Okey, karbon ni kita tahu karbon ada 4 elektron valence. So macam mana saya nak tahu 4 nak lukis macam mana? Okey, so karbon ada 4 elektron valence. Jadi paling senang awak tengok karbon ada 4 elektron valence. Berapa banyak yang dia nak berapa banyak atom klorin yang ada? 4 kan? So kita buat 4 bahagi 4, maksudnya 1 lah kan? Okey, setiap satu bucu ni awak buat 1, 2, 3, 4. Ini sumbangan daripada karbon. Okey, untuk klorin pula, klorin hanya sumbang 1. Dia dah ada 7 elektron valence. Dia sumbang 1. Saya sebut sini klorin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, baru dapat sepasang. So untuk klorin dah oktet. Untuk klorin yang pertama dah oktet lah. Okey, ni 2, 4, 2, 2, 4, 6, 8. Okey, tapi karbon tak stabil lagi, tak oktet lagi. Dia baru ada 2. Sini 2, 3, 4, 5. Okey, sebab tu klorin ni kita buat ada 4 atom. So kita lukis lagi sini. Klorin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang warna biru tu. Okey, klorin ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Klorin yang keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Barulah sekarang ni kalau kita tengok karbon ni dah oktet 2, 4, 6. Warna dia sama pula, tak nampak kan? Okey, 2, 4, 6, 8. Barulah karbon tu oktet jadi 8 kan? Jadi okey, bila dah tahu macam ni, barulah kita tulis 1 atom karbon berkongsi sepasang. Nampak dia dulu, setiap satu tu sepasang. 1 atom karbon berkongsi sepasang elektron setiap satu dengan 4 atom klorin. Okey, dan sebatian kovalen dengan formula CCl4 terbentuk.
Okey, dapatlah macam ni cara nak jawab dia. Okey, gambar rajahnya panjang lah, complicated sikit. Sebab satu karbon yang ini Lewis structure Lewis structure ni dia jarang tanya. Yang kita kena lukis yang ini. Okey, sebab kita dah tahu klorin tadi 287, pastikan cukup petala dia ada 3. Atom karbon tadi 24, cukup petala dia 2. So pemeriksa akan cek satu-satu berapa banyak elektron dia, cukup ke tak. Jadi saya nasihatkan awak lukislah begini. Maksudnya kan tak adalah ni petala awak lukis berterabur. Ada 8 elektron awak lukis macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, awak susah nak cek cukup atau tak. Pemeriksa pun susah nak kira. Dan lama-lama kalau dia menyampah, dia pangkah je. Jadi kita tak nak jadi macam tu. Cara paling senang kita lukis begini. Okey, jadi saya bagi ayat yang secara umumnya supaya awak senang nak guna. Okey, yang isi tempat kosong tu adalah yang tempat kosong tu yang awak kena isilah atom apa yang bertindak balas. So secara umumnya susunan elektron atom apa dia, berapa susunan elektron dia. So ada 2 point. Okey, jadi point 3 untuk mencapai susunan elektron yang oktet. Point 4 dengan point 5 berapa banyak atom tu disumbang. Okey, ini point ni menyumbang elektron, ni pun menyumbang. Okey, jadi point 1 2 adalah susunan elektron. Okey, kemudian adalah point 5. Okey, berapa pasang elektron yang dikongsi. Okey, berapa pasang elektron yang dikongsi. Dan point 6, point 7 awak cerita apa formula, apakah sebatian kovalen yang terbentuk. Okey, so yang ni ada tambahan sikit, saya tulis ikatan kovalen. Awak tulislah tunggal ke, kat sini boleh tulis tunggal atau ganda 2 ataupun ganda 3. Okey, yang ni ada tambahan sikit lah daripada yang kat atas. So ini adalah secara umum. Okey, jadi ini adalah contoh soalan. Okey, macam mana nak buat soalan ni kita akan cuba bincang esok. Okey.